Kita menyambut Hari Wilayah pada setiap tahun 1 Februari. 1 February? Pada 1 Februari. 1st February. I know it because it's my parents' anniversary. Selalu bawa anak-anak pergi dataran. Antara tempat favorit saya adalah di River of Life. I love shopping in Pavilion and I like to walk around Bukit Bintang area. Dia pergi ke Putrajaya, Cik Putrajaya, Alamanda. Kami sebab saya membesar dekat area Keramat, saya bersekolah dekat town of KL dan orang kata yang very significant to my ni dekat ni lah Bukit Nanas. I hope that the place is more secure, more safe and less traffic jam. Kalau tanya pandangan secara peribadilah, apa ni lebih kepada penambahan infrastruktur pengangkutan lah. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Wilayah Persekutuan. So I wish all each and every citizens of Malaysia. So one more time, hidup Malaysia. Wish everybody selamat Hari Wilayah. Saya sebagai Speaker Rapid mengucapkan selamat Hari Wilayah. Selamat Hari Wilayah. I would like to wish all Malaysians selamat Hari Wilayah Persekutuan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Semoga wilayah terus kekal maju, cantik dan berjaya. Selamat Hari Wilayah untuk semua penduduk-penduduk di wilayah dan kepada kawan-kawan, family semua, selamat Hari Wilayah. Asiai. Ya, 1 Februari setiap tahun kita akan menyambut Hari Wilayah Persekutuan. Uniknya pada tahun ini akan disambut di ketiga-tiga wilayah, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Dan juga unik kerana esok kita akan menyambut Tahun Baru Cina juga. Jadi begitu meriah sebenarnya sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2022 keluarga Malaysia pada tahun ini. Dan di sebelah saya untuk kita berbicara lebih lanjut mengenai sambutan ini, pastinya Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk Seri? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita tengok tadi ramai yang ingat esok ialah sambutan Hari Wilayah Persekutuan. Mungkin yang baru-baru lahir inilah yang tak sedar, apakah itu Hari Wilayah Persekutuan? Mungkin Datuk Seri bolehlah beri mukadimah bagaimana latar belakangnya dan juga apa tema pada tahun ini. Ya, Hari Wilayah Persekutuan ni kita sambut pada 1 Februari. Ini mengambil sempena sebab Kuala Lumpur kita isytiharkan sebagai Kuala Lumpur 1974, Putrajaya 1 Februari 2001 dan Labuan 16 April 2004. Maaf, 19 April 1984. Saya masih ingat sebab saya jadi ahli parlimen 1986. Selepas itu Labuan diisytiharkan sebagai kawasan bebas cukai. Dan sejak diperkenalkan 2004 tu, ini merupakan kali yang ke-18 kita sambut Hari Wilayah Persekutuan. Jadi kalau negeri-negeri ni dia ada hari keputeraan di negeri masing-masing. Dan wilayah ni kita sambut Hari Wilayah Persekutuan. Kita sambut tiap-tiap tahun. Cuma tahun ni dia ada sikit kebersamaan bersama dengan Tahun Baru Cina pada besok hari. Dalam masa yang sama besok juga kita menyambut Jubli Mas 50 tahun Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jadi perayaan berganda lah 3 kali tiga kali lah Hari Wilayah, Koi Pak Choi dan juga Jubli Mas. Kita telah rancang pelbagai program untuk Hari Wilayah ni. Kita ada 64 program utama yang melibatkan pelbagai kebudayaan, pemakanan dan lain-lain lagi, termasuk pengiktirafan. Dan juga kita mulakan dengan mengibar bendera Hari Wilayah Persekutuan. Dan objektif kita, perkara utama yang kita bagi perhatian ialah ke arah interaksi, perpaduan di kalangan rakyat agar wujud nilai kasih sayang di kalangan kita. Dan caranya ialah dengan caranya seperti yang kerajaan perkenalkan keluarga Malaysia. Kita kena ada semangat we feeling, semangat kekitaan, semangat sense of belonging.
Baru kita boleh kata berbangga kita warga wilayah persekutuan. Kalau kita memaparkan perbezaan yang ketara dan seolah-olahnya inilah tempat untuk kita orang kata macam melepas perasaan perbezaan, itu tak manis ya. Tapi biarlah, walaupun kita menggalakkan apa-apa perbezaan, tetapi untuk hari wilayah ni, inilah masa kita nak tunjukkan sifat kasih sayang, sifat sense of belonging, sifat we feeling, sifat kekitaan. Dan juga yang paling penting adalah perpaduan di kalangan pelbagai kaum di negara ini, sebab hari wilayah dan Kongivat Choice sekali dan Jubli Mas yang disambut. Itu sebab tema kita yang lebih kita letakkan kasih sayang, kekeluargaan, interaksi sama kaum dan sebagainya. Bila Datuk Seri berkata mengenai kasih sayang, kekitaan, kekeluargaan itu, apa di antara program dan juga aktiviti yang telah dirangka, yang telah pun berjalan, yang sedang berjalan ataupun yang akan dijalankan untuk menyantuni ketiga-tiga perkara yang Datuk Seri katakan tadi? Yang pertama, kita biarlah konsep dia tu ialah konsep penyertaan pelbagai kaum dengan mematuhi SOP lah. Yang ini SOP penting sebab kita juga bimbang dengan penyakit COVID ini. Betul. Dan hubungan kita pelaksanaan ini adalah dalam bentuk smart partnership dengan agensi-agensi kita, dengan NGO, dengan swasta dan semua pihak. Jadi kita ambil pendekatan itu. Untuk membolehkan saya terangkan apa yang telah kita buat, kita nak nyatakan beberapa perkara yang telah kita buat, kita sambung ya. Dan ini merupakan sesuatu yang penting kerana kita bagi perhatian kepada masyarakat, sama ada yang kaya, miskin dan juga lain-lain lagi. Saya telah mengisytiharkan bahawa mulai daripada hari wilayah ni, kita isytiharkan wilayah sifar PPRT. Kita ada lebih kurang 4,000 orang PPRT yang miskin tegar. Jadi kita mau supaya tidak ada lagi PPRT di wilayah. Kerana dia mesti melepasi pendapatan 1,250. Jadi sekarang kita ada agensi yang telah bagi bantuan. Kita tengok kebajikan Baitul Mal yang bagi, termasuk Yayasan Wilayah. Jadi kita akan koordinasikan supaya dia dapat bantuan melepasi 1,250 dan lepas tu dia akan masuk bawah kategori miskin lah. Jadi miskin di wilayah ni kita ada 16,000 orang. Jadi di antara program, ini bagi contoh program yang kita buat untuk inisiatif yang telah kita laksanakan ialah yang kita panggil 5G ni. 5G ni ialah dia melibatkan saya sebut sikitlah 5G ini, iaitu pertama sekali My Grocer App Wilayah. Hari ini kita bagi jualan barang murah 5% hingga 20% di 33 lokasi. Kemudian My Food Wilayah. Ini semasa saya 3 bulan, KPI yang ditetapkan kepada saya ialah mengedarkan 52,000 bakul makanan dan kita telah bagi kepada semua B40. Jadi 16,000 orang ni dia orang dapat 3 kali lah dalam masa 3 bulan. Kemudian My Suku Bas kita bagi pada 9,704 di 967 lokasi. Ini My Suku Bas. Kita bagi bas cuma. Kemudian My Medic Wilayah telah kita bagi rawatan pemeriksaan percuma kepada 5,600 orang pesakit di 13,000 lokasi. Selain itu kita ada 3,259 peluang pekerjaan yang berjaya ditawarkan. Tetapi job matching ni dengan izin kita telah bagi lebih pada jumlah ni. Mana kata mereka akan bekerja di tempat-tempat lain. Ini melalui usaha kita yang kita bagi kerja untuk di bawah job wilayah ni yang kita kena pasti. Tapi yang matching ni banyak, pekerjaan banyak. Jadi kita buat matching. Dan inisiatif yang kedua, yang kedua terbaru ialah inisiatif wilayah bebas berniaga. Yang ini kita bagi pada 4,305 orang penjaja. Yang ini yang sahabat saya buat dulu. Saya sambung ya. Tetapi sekarang ni ada pertambahan lah. Dan yang terbaru, program baru yang kita perkenalkan ialah program pembangunan usahawan anak muda kota. Yang ini kita bagi yang berumur 25 tahun. Keluar universiti, tak ada kerja, dia nak berniaga. Sekarang ni kita telah kena pasti 1,122 kios perniagaan.
yang akan melibatkan 169 lokasi di Kuala Lumpur. Jadi anak-anak muda kita, dia berniaga, sudah pasti dia tidak ada modal. Betul. Kita akan pastikan dia ada perkara tersebut. Kita akan uruskan supaya dia dapat pinjaman tekun 10,000 ataupun dia mengambil modal untuk pinjaman peribadi daripada Bank Simpanan Nasional. Ini kita tolong dia. Dan kita juga akan bagi wang permulaan kepadanya untuk mulakan perniagaan. Jadi dia, yang penting kepada dirinya ialah skill dia, kemahirannya dia, memasakkan dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali ialah semangatnya. Betul. Untuk membela diri. Sebab manusia ni kalau ada skill, ada apa, kalau semangat, tak ada semangat tak boleh. Dia ada semangat. Semangat wajar untuk berniaga dan berjaya. Itu sebab saya sering kali saya bagi tagline untuk wilayah ni, saya buat tangan macam ni, saya kata ni langkah Panglima. Maksudnya dia ada kena semangat itu. Sebab duduk di kota ni tak boleh duduk orang terlembek, tak boleh. Duduk di kota mesti ada gagah perkasa. Betul. Sebab hidup ini mencabar. Cabaran ini mesti dihadapi dengan keberanian, kekuatan, tapi yang paling penting semangat. Kalau semangat kita tinggi, insya-Allah kita boleh selesaikan masalah. Ini ialah inisiatif ini akan diteruskan dan kita juga sedang memperkenalkan beberapa inisiatif baru. Kita lihat bila kita buat perayaan nanti, 64 program yang kita cadang ni, ada sukan, ada pesta makanan, ada budaya, kemasyarakatan, keusahawanan, pendidikan dan juga pengiktirafan ni kita bagi iktiraf kepada orang-orang yang telah berjasa kepada wilayah persekutuan. Kita akan lihat di kalangan program yang kita anjurkan ini, bagaimana kita nak ambil jadikan satu program utama. Program utama yang kita akan perbesarkan. Seperti program usahawan untuk anak muda ni, saya rasa dia akan mendapat sambutan lebih banyak lagi. Sekarang kita bagi dapat 25 ni adalah untuk menetapkan bahawa dia telah keluar universiti sampai 18. Ada juga orang yang ada anak kita yang mungkin tidak dapat menyambung pelajaran selepas SPM. Betul. Dia nak berniaga, okey, no problem. Dan lepas ni dia nak berniaga dulu, setengah dia nak berniaga dulu. Setengah mungkin ibu bapanya berniaga, dia nak kemahiran berniaga. Yang ni kita kena gerakkan. Dalam masa yang sama, Kuala Lumpur ni kena kita tengok. Kita ada kumpulan orang miskin, kita ada peniaga-peniaga kecil, kita ada peniaga-peniaga besar, kita ada developer. Hal yang ni kita kena gemelingkan sebagai satu kekuatan untuk membangunkan Kuala Lumpur. Kita tak boleh halang, tahan. Kadang-kadang ada orang cuba menghalang pembangunan. Pembangunan tidak boleh dihalang. Kalau tidak, mati Kuala Lumpur. Kuala Lumpur mesti digerakkan. Tapi Kuala Lumpur mestilah menjadi tempat yang ceria, indah dan tempat pelancongan yang hebat. Kalau kita nak datang, kita boleh pergi di seluruh dunia. Tapi akhirnya mereka yang pernah pergi seluruh dunia, dia balik tengok Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sebenarnya ialah bandar dunia itu sendiri. Kita nak pemakanan, segala pemakanan dunia ni ada di Kuala Lumpur. Kita nak Mongolia apa ada, nak Afrika apa ada, nak Albania ada, nak makanan Arab ada, nak Asia Tengah ada, nak Rusia ada, nak Ukraine ada. Semua makanan hebat berada di Kuala Lumpur. Betul. Keluarga dunia, bukan keluarga Malaysia dah. Jadi sekarang ni jadi macam keluarga dunia. Jadi keluarga Malaysia menjadi frontline tuan rumah kepada keluarga dunia. Betul. Yang begitu banyak berada di sini. Jadi tugas kita ialah memastikan supaya Kuala Lumpur mesti bergerak ke hadapan. Saya tidak nampak mana-mana pihak untuk melihat benda ini sebagai mesti halang sana, halang sini. Tak, kita mesti teruskan. Tetapi saya megang satu prinsip bahawa Kuala Lumpur mesti ada kawasan lapang yang mencukupi. Itu sebab sekarang ni kita sedang usaha untuk dah buat pengukuran menggunakan qualified surveyor dengan izin untuk mengukur kawasan takungan yang orang duk komplain kata kononnya kawasan takungan ni telah dibangunkan. Tidak, kita yang takungan ni kita nak wartakan. Dan walaupun ada pembangunan di semua tempat kawasan, saya lihat sebab ini bukan bawah DBKL, ini ialah di bawah KPTG. Kita lihat tidak ada gangguan kepada kapasiti air tu. Kalau air banyak itulah. Yang keduanya, kita nak wartakan semua sekali taman-taman kita. Jadi taman-taman kita tak boleh dibangun lah. Jangan ada mana-mana pihak untuk orang kata mengintai, mengendak taman-taman kita. Tidak, taman kita tak boleh
diganggu gugat sebab ini adalah untuk kepentingan orang ramai. Dan yang ketiganya kita nak tanam pokok 1 juta tahun ni. Ya. Di seluruh wilayah persekutuan. Saya telah mulakan gerakan menanam pokok di Labuan, di Putrajaya, kawasan lebih luas dan di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tak berapa luas tapi kita kena tanam pokok biar pokok itu mengimbangkan matlamat kita untuk carbon free city lagi tahun 2040 dan sebagainya. Jadi semua ni dia ambil pendekatan bersama dan pendekatan lain ialah tentang traffic jam dan sebagainya. Kita sedang bagi perhatian dan Kuala Lumpur ialah bandar sihat. Sihat kena ada kawasan riadah lah. Sebab kita ada 300 lebih panjang kawasan berbicycle. Kita akan tambahkan. Kawasan jalan kaki kita akan tambahkan supaya orang boleh berriadah, dia sihat. Yang keduanya, Kuala Lumpur mesti jadi bandar selamat. Maka CCTV sekarang kita ada dekat 5,000 dah CCTV yang kita pasang di seluruh wilayah. Saya datang ke sini pun kamera boleh mengetahui di mana saya berada. Ya. Pengacara pun dia pergi mana pun kita boleh kesan. Jadi kalau berlaku kita bagi perhatian kepada soal jam, mungkin bencana. Bahawa ni bila banjir berlaku, TV kita dapat mengesan dahulu. Yang ketiganya ialah kalau berlaku jenayah lah, kita dapat kenapasi dengan cepat. Jadi pihak polis juga bersama dengan kita dan kita akan pasang kamera tambah. Untuk membolehkan Kuala Lumpur betul-betul selamat. Kita tak mahu kalau orang datang Kuala Lumpur, orang kena curi barang, orang kena cekik ke dan sebagainya. Tak betul. Jadi Kuala Lumpur ialah bandar selamat. Pelancong datang pun rasa selamat nak datang ke sini sebab kita pun nak menaikkan semula sektor pelancongan negara kita ni. Tapi macam tadi Datuk Seri berikan tumpuan kepada bagaimana pembangunan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Bagaimana pula dengan hala tujunya di Labuan, Datuk Seri? Ya, soalan ni macam daripada orang Sabah. Itulah tu. Saya pun mau tanya juga tu. Kenapa itu di Labuan itu? Ya, Labuan ni telah pun diisiar sebagai wilayah persekutuan pada tahun 1984 lagi. Kemudian saya masih ingat kalau saya tak silap pada tahun 1986 diisiarkan sebagai kawasan bebas cukai. Tapi dan Labuan ni pernah meningkat, pernah dalam sejarahnya pernah meningkat sebagai kawasan duty free. Jadi selepas itu dia perlahan balik. Jadi kita nak lihat dia pernah meningkat ni kenapa? Jadi kita kena tingkatkan balik. Jadi ini semua faktor-faktor diambil kira supaya Labuan mesti menjadi sebuah pusat pelancongan, pusat kewangan. Dalam masa yang sama ialah kawasan bebas cukai yang tersohor di kawasan sebelah Borneo sana. Jadi benda ini dia mesti ambil pendekatan secara menyeluruh dan bersama. Saya telah gerakkan benda ini dan saya dah maklum pada Perbanan Labuan supaya mengambil pendekatan begini supaya usaha kita yang besar ialah menarik pelabur. Dalam masa yang sama kita naklah sediakan kemudahan. Itu sebab benda yang pertama kita sedang bagi perhatian sekarang ni ialah pembinaan jabatan daripada Labuan ke Membakuk kata saya. Dan dia akan mencetuskan aktiviti ekonomi yang lebih hebat dan dahsyat di masa akan datang. Ini sebagai contoh benda-benda yang boleh mencetuskan ekonomi. Dalam masa sama ada beberapa pulau kecil di Labuan tu yang saya rasa boleh dibangunkan. Betul. Dan dia akan menarik lebih ramai pelabur datang. Yang itu yang penting. Kalau pelabur datang, dia bangun. Tapi kalau kita tak datang ataupun kita pun buat susah dengan pelabur, tak boleh. Kita kena permudah cara. Di wilayah persekutuan ini saya meletakkan pendekatan memudah cara. Memudah cara supaya kita boleh selesaikan banyak benda-benda lain. Kalau kita menyusahkan birokrasi dan sebagainya, dia akan menyebabkan benda lain akan berkait dengan integriti, rasuah dan sebagainya. Saya mudahkan cara. Bila saya mudah, orang tak boleh ambil kesempatan apa-apa. Sebab saya bagi tahu siapa nak berniaga, nak apa, dia boleh berjumpa saya terus. Tapi kalau nak orang kata, kalau nak berniaga, biarlah betul-betul orang tu datang berjumpa berniaga. Kadang-kadang orang ni yang nak berniaga dia hantar orang lain. Itu tak betul lah. Berniaga betul-betul lah. Sebab saya ambil pendekatan bahawa saya nak wujudkan sesuatu yang terbaik.
kalau orang kata mungkin legacy lah kan, yang terbaik. Saya tak perlukan apa lagi dalam kehidupan saya selain bagi yang terbaik. Jadi saya tidak mengingatkan untuk membina empire lain, tidak perlu lagi. Bagi saya adalah hari-hari jiwa raga saya adalah untuk membina wilayah ni supaya jadi yang terbaik. Dan letak matlamat itu akan dicapai. Contohnya macam rumah mampu milik Ya. Rumah, kita sediakan rumah mampu milik. Yang pertama sekali residensi Prihatin. Hari ini kita jual untuk B40. Mesti tak lebih daripada 200,000 harganya. Ya. Yang kedua M40. Ini adalah untuk orang yang berpendapatan sederhana. Harganya mesti tak lebih daripada RM3,000. Tapi bila kita bina rumah ni, apakah rumah ni untuk orang wilayah atau untuk orang Malaysia? Sudah pasti jawapannya mesti untuk orang wilayah sebab kita buat di wilayah. Tapi malangnya setiap kali kita bagi rumah tu, saya percaya berdasarkan pemerhatian mata saya, saya dah bagi kunci dia 3 tempat, bahawa bukan orang wilayah yang dapat tu. Ini orang luar. Orang wilayah mungkin tak sampai 30%. Sekarang saya ambil pendekatan baru. Bila kita buat bangunan, kita panggil pembangunan in situ. Mana kata, biar bila kita buat bangunan, tawarannya mesti orang tempatan dulu bagi habis. Bila habis, baru kita offer kepada orang luar. Mungkin orang tempatan ni banyak yang duduk di PPR dan juga PA, perumahan awam dan juga ni. Jadi mereka mungkin tak mampu. Tapi bila kita buat redevelopment nanti, mereka akan mampu kerana mereka akan dapat, sebenarnya akan dibagi rumah percuma sebagai ganti. Dan sebelum mereka rumah percuma, mereka akan dibagi rumah transit. Rumah transit macam yang berlaku di Sungai Baru tu, pendekatan begitu ada. Cuma sekarang ni pendekatan yang berikutnya tentang penilaian tanah. Jadi banyak benda-benda yang telah tergantung bertahun-tahun. Saya tak mampu melihat benda ni ditangguh begitu lama. Saya mengambil pendekatan, kalau kita mau kita buat. Betul. Kalau tidak kita tak payah tangguh. Kalau tangguh ni adalah akan menyebabkan kos kepada pemaju. Kesian pemaju kerana dia tidak ada dia bila kita pergi halang benda-benda macam ni, macam yang berlaku di beberapa tempat, ada yang halang melalui undang dan sebagainya. Jadi kos yang tinggi terpaksa ditanggung oleh pemaju. Dan pemaju pula kos tu akan terkesan kepada pembeli. Betul. Jadi kita harus berhati-hati untuk menolak apa-apa pembangunan. Kerana tidak ada pembangunan yang dibuat ni adalah untuk menyusahkan ataupun menghilangkan keselesaan orang-orang yang berada. Betul. Jadi orang wilayah kena ingat bahawa kita bukan benarkan pembangunan, tiba-tiba orang lain sengsara, jalan rosak dan sebagainya. No. Bagi saya, keselesaan hidup orang wilayah mesti tidak terganggu apa pembangunan kita buat. Biar pembangunan itu ialah menguntungkan orang yang dapat manfaat, tetapi orang lain jangan diganggulah kehidupan mereka. Betul. Jalan tak boleh rosak. Itu sebab saya bagi nombor telefon untuk rakyat telefon saya. Kalau ada jalan berlubang dan sebagainya. Betul. Isu rumah ni memang agak penting sebab bukan saja dia rumah mampu milik, tetapi sekarang ni senario dia rumah mampu tengok saja. Datuk Seri tengok, tak mampu nak beli. Jadi mungkin apa yang di antara Datuk Seri katakan tadi, mampu untuk membeli, mereka-mereka di luar sana mampu untuk membeli rumah-rumah yang disebutkan oleh Datuk tadi. Tapi sedikit mengenai bencana tapi yang... Saya nak kena sebut yang rumah mampu milik ni, dia pertama untuk B40. Ini orang kita pendapatan rendah ya. B40 dia rumah ni rumah 3 bilik 2 bilik air. Dia mampu beli 2,000 dan dia dapat, kita uruskan pinjaman. Dia mampu beli. Kalau dia sewa pun, dia kena bayar harga itu. Betul. Jadi sekarang lebih baik dia tu punya rumah. Yang keduanya, rumah M40 ni, pegawai-pegawai yang ada gaji yang lebih sikit, M40 ni, dia rumah 300,000. Luas, dia besar. 950 kaki persegi. Dalam kes rumah B40 ni, 800. Ada setengah tu dia bagi sampai 450. Tapi 800 kaki persegi, 200,000. Untuk di kota ini, harganya cukup murah. Betul. Dan harga penilaiannya sudah 2 kali ganda. Contohnya, kalau dia beli 200,000, harga nilainya sudah 400,000. Dia dapat ni. Ya, minta kod terpanjang sikit ya. Datuk Seri, kita sentuh sikit mengenai bencana sebab ialah baru-baru ini banjir berlaku, ribut pun berlaku. Apa di antara inisiatif dan juga program yang dilaksanakan oleh pihak kementerian untuk menyantuni mereka-mereka yang terkesan ini? Ya, Seri. kita ada ni. Saya ni Menteri Wilayah Persekutuan. Dulu kementerian ini dipanggil Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Dan Kesejahteraan Bandar tu seluruh Malaysia.
Kalau dia sebut wilayah persekutuan, berarti saya hanya menjaga 13 parlimen. Ya. Iaitu 10 parlimen di Kuala Lumpur, 11 parlimen di Kuala Lumpur, 1 Putrajaya dan 1 di Labuan. Itulah kawasan saya. Jadi terhad kepada kawasan 250 batu kilometer persegi ini. Jadi bila belanja berlaku, belanja kita dia bukan belanja termenung, dia belanja cepat. Betul. 6 jam kering. Jadi cuma kita buat perpindahan di Kampung Pasir dan juga di Kampung Periuk. Sebab belanja itu dia walaupun dia termenung tapi dia lama sikit. Walaupun di wilayah ni cuma lebih kurang 400 orang saja yang berpindah. Yang lain tu ialah terkesan banjir. Bila kita bagi bantuan kepada 1,300. Sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita kasih umumkan bahawa orang yang berpindah dibayar RM1,000, orang yang tidak berpindah tetapi terkesan banjir dibayar RM1,000. Macam dalam kes wilayah kita tambah lagi 300. Yayasan wilayah bagi lagi 300, 1,300 dan menteri bagi tambah dan mereka dapat banyaklah di wilayah persekutuan. Jadi bila banjir berlaku tu tiba-tiba banjir berlaku seluruh negara. Ya. Di wilayah ni kehebatan kita mempunyai jentera yang cukup. Kita ada jentera, lori dan sebagainya lebih daripada 600 bot. Bila berlaku banjir, jadi saya nampak bahawa kawan-kawan kita di negara lain sangat-sangat memerlukan bantuan, bot dan sebagainya. Saya terus gerakkan orang pergi ke Seri Muda di Shah Alam dan saya gerak pergi ke Dengke, Sepang dan gerak pergi Bukit Canggang untuk membantu banjir. Jadi jentera kita 1,000 orang lebih bergerak untuk bantu. Dalam masa yang sama, selepas seminggu, maklumat tentang bencana yang teruk berlaku di Ulu Langat, banjir selut. Ya. Jadi kita hantar jentera DBKL ke sana. Jentera Putrajaya kita hantar ke Bukit Canggang dan ke Dengkel. Jentera DBKL kita hantar ke Seri Muda dan juga Ulu Langat. Dalam masa yang sama, kita dapat juga maklumat bahawa banjir sedang berlaku juga di Pahang. Jadi kita hantar terus pergi Pahang, Bentong dan kita hantar pergi Temerloh. Dia juga maklumkan sebab tu banjir juga berlaku di Melaka. Kita hantar pergi Melaka. Betul. Dalam masa yang sama dimaklum Johor kita. Yang kita hantar ni bukan tugas kita. Ini adalah ihsan kita wilayah persekutuan bersama dengan negeri-negeri lain. DO kenal saya sebab saya dulu menteri yang jaga bencana. Zaman saya dulu kita bagi 500 saja untuk orang berpindah. Orang yang tak pindah kita bagi 250. Tapi sekarang ni Perdana Menteri kata bagi 1,000. Dan bagi itu sebelum balik dah bagi. Jadi hebat. Dan malah jumlah bantuan dicampur dengan voucher dan lain lagi sampai hampir 10,000. Dan kalau dia rumah dia rosak, kita perbaik sampai ke pangkat 5,000 ke 15,000. 5,000 ke 5,000 dan kalau rumah rosak terus 61,000. Dalam kes wilayah rumah rosak terus kita bagi 105,000 sebab wilayah harga bahan-bahan harga mahal. Baik. Dan semua orang yang menghadapi masalah rumah rosak tu kita telah pindahkan rumah PPR. Datuk Seri, saya memang seronok bincang dengan Datuk Seri ni. Banyak lagi sebenarnya perkara-perkara boleh kita bicarakan. Tapi ini saja masa yang kita ada, Datuk Seri, untuk hari ini. Mungkin ada sedikit ucapan kepada semua warga wilayah persekutuan bersempena dengan sambutan Hari Wilayah Persekutuan Keluarga Malaysia 2022. Ya. Silakan. Selamat menyambut Hari Wilayah Persekutuan. Saya juga selamat menyambut Tahun Baru Cina, Gongzi Fachai. Dan juga selamat menyambut Jubli Mas 50 tahun Jubli Mas Kuala Lumpur. Dan insya-Allah kita lihat Kuala Lumpur bercahaya. Kita dah mulakan di Putrajaya, Kuala Lumpur, kemudian Labuan akan bercahaya. Kita akan lihat keindahan yang luar biasa. Saya jemput datang ramai-ramai. Tapi matlamat kita ialah biarlah wujud kesejahteraan keluarga Malaysia dengan lebih hebat lagi di masa akan datang. Semoga Allah merahmati perjuangan dan usaha-usaha murni kita yang kita buat kerana Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan, kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Jadi kepada anda di luar sana, selamat menyambut Hari Wilayah Persekutuan esok dan juga Tahun Baru Cina. Kita belum lagi berakhir. Kita ada banyak lagi sebenarnya perkongsian akan kami berikan kepada anda. Tapi sebelum